Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dengan izin dan inayah, kurniaan dan juga perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dibangkitkan sehari lagi meneruskan kehidupan dan perjuangan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan hari ini lebih baik dan lebih menambahkan amal dan taqwa daripada hari-hari yang telah berlalu di dalam kehidupan kita. Dan andai kata hari ini merupakan hari yang terakhir di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita memohon kepada Allah dengan rahmat dan kasihannya menutup kehidupan kita dengan penutup yang baik, dan kita menghadap Allah Azza wa Jal dalam keadaan Allah meridai kita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inni nahaitukum an ziyaratil qubur fadhuruha fa inna fiha ibratun. Sesungguhnya aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah kubur, kerana di dalamnya mempunyai pengajaran. Hadis riwayat Ahmad. Kata-kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inna as-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia atau orang yang beruntung, inna as-sa'id, sa'id orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang berjaya, itu ialah man, sesiapa di antara kamu yang wu'idha, dia mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada orang lain sebagai panduan dan pedoman kepada dirinya. Apa yang dia tengok berlaku kepada orang lain itu memberikan keinsafan, memberikan kesedaran untuk dia beringat dan dia bersedia menghadapi apa yang berlaku kepada orang tersebut. Sebaliknya, kalau kita faham mukhalafah, apa yang boleh kita faham di sebalik kata-kata Abdullah ibn Mas'ud itu, orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang binasa, mereka yang melihat apa yang berlaku tetapi tidak memberikan apa-apa pengajaran dan tidak memberikan apa-apa kesan kepada diri dia. Dia pergi tengok orang mati, kita disuruh pergi tengok. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, haqqul muslim 'alal muslim, hak orang Islam ke atas orang Islam tu, yang kita selalu dengar dalam sebahagian riwayat dia kata 5, dalam sebahagian riwayat ada sebut 6. Hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain, tanggungjawabnya antaranya iyadatul marid,
Kita pergi tengok orang yang sakit. Bukan saja-saja. Supaya bila kita pergi tengok orang yang sakit ini, kita mengambil pengajaran dan kita menimbulkan satu kesedaran daripada diri kita ini supaya bersyukur dengan kesihatan. Dan kita beringat sebelum sampai saat dan detik itu kepada kita, kita hendaklah mengambil peluang ketika sihat ni. Bukan pergi tengok semata-mata kawan kita pergi ziarah, kesian dia. Dia tu satu bab lah, kesian lah pada dia. Tapi kita tu ibrah, pengajaran yang boleh kita ambil daripada. Kemudian Nabi kata apa? Wattaba'ul janais. Kita pergi mengiringi jenazah ni. Orang mati kita pergi tengok, pergi mengunjung. Hatta dalam sebahagian riwayat Bukhari, Nabi SAW kempen, Nabi kempen supaya kita pergi tunggu sampai semayang dan sampai ke bumi. Untuk apa? Untuk kita mengambil pengajaran daripada kematian itu. Tapi kalau satu orang dia pergi hari-hari tengok orang sakit, bagus pergi tengok orang mati, tetapi itu sebagai satu budaya, adat. Sat lagi kalau tak pi, orang kata apa pula, dah kenal sangat. Kena pi lah. Tambah dekat-dekat nak. Saya tak kata. Jadi dia pergi sembang. Bukan tak boleh, tapi tak ada kesan. Tak ada satu, bila dia tengok jenazah itu terkujur, kaku, tanpa membawa apa-apa, bahawa dia juga satu hari nanti akan melalui detik dan saat yang sama. Dia usung jenazah pergi, berebut kita nak usung, nak pegang. Sebab itu di dalam tazkirah kematian, kalau kita ada peluang mendengar tazkirah atau yang memberikan tazkirah, ingatkan orang yang hidup. Orang yang dah mati itu dah selesai dah urusannya. Orang yang mari ni melihat dan menyaksikan bagaimana orang yang kadang-kadang tak disangka akan mati. Seperti mana kita tak sangka, tak jangka, tak sangka, tak jangka dalam bacaan kita dia akan mati, dia telah mati. Seperti mana perginya dia, maka kita juga akan menyusul. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah lahiqun. Masuk-masuk saja kubur, sebut tu dulu. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin. Salam sejahtera kepada penduduk negeri ini. Kita bercakap dengan orang yang mati tu. Bukan untuk dia saja, untuk kita juga. Antum sabiqun, kamu telah mendahului kami dalam urusan ini. Wa nahnu insyaallah, dan kami dengan izin Allah lahiqun, akan menyusul. Ingatkan diri kita, lahiqun, kita akan menyusul. Lepas itu Nabi kata apa? Fa inna fiha ibratun. Ada ibrah di sebalik ziarah kubur itu. Tujuan kita pergi ziarah ni untuk apa? Tudzakkirukumul maut. Matlamat, objektif, hadaf, maksud kepada perintah supaya kita pergi kubur itu untuk mengingatkan kepada mati. Tak ada tujuan lain. Nabi suruh pergi kubur tu, Nabi sebut dah, untuk mengingatkan kamu kepada kematian. Sebab itu kita disunahkan pergi ziarah kubur. Di mana-mana kubur kita pergi. Pada bila-bila masa. Tak ada kelebihan hari tertentu, tak ada waktu tertentu. Ada orang tanya,
betul tak betul hari tertentu, roh tunggu di atas kubur untuk menanti lawatan orang mai kat dia. Ada tak riwayat yang sebut kata hari tertentu roh akan duduk tunggu mai? Kata hari Khamis lah, hari Jumaat lah. Ni bukan hospital. Ada waktu melawat. Tak ada dalam riwayat yang sahih. Umum, pergi hari apa-apa pun tak apa, bila-bila pun tak apa. Sebab tujuannya mengingatkan kepada kematian. Adakah kita pergi hari Khamis ini lebih afdal daripada hari Jumaat? Tak, sama. Adakah kita pergi pada waktu tertentu, pagi ke apa? Cuma dalam riwayat Nabi pergi malam. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, satu malam dia ikut Nabi. Dia ingat Nabi nak pergi mana, dia ikut kok belakang. Nabi jalan, dia jalan. Nabi lari, dia lari. Nabi perasan. Kemudian kata Aisyah, aku mendapati Nabi SAW pergi ke Baqi'. Dan Nabi angkat tangan doa, Allahumma ghafir li ahli al-Baqi'. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang menghuni Baqi'. Itu kelebihan perkuburan Baqi', mendapat doa Nabi. Siapa yang dikebumikan di Baqi', dia mendapat doa keampunan yang disebut oleh Nabi. Itu yang kita berebut nak pergi situ tu. Nabi pergi malam. Tapi kalau kita nak pergi siang pun tak apalah. Siang pun takut, siang pun lalu tak beralih dah, tambah pergi ke malam. Tapi Nabi pergi malam. Tapi kalau nak pergi siang pun tak apa. Tujuannya mengingatkan kita kepada kematian. Nampak gaya macam hati kita keras, nampak macam kita dah jauh sikit, pergi kubur, pergi tengok. Banyak pengajaran kita boleh ambil. Baik, kita sambung. Berdasarkan hadis ini, para ulama jumhur di kalangan fuqaha, mereka menyatakan sunat untuk lelaki ziarah kubur. Jumhur boleh dikatakan di kalangan para fuqaha ni sepakat pun boleh kita katalah. Majoriti yang sepakat boleh kata untuk lelaki ni tak ada khilaf. Sunat untuk lelaki berdasarkan kepada hadis-hadis ni yang kita baca ni, untuk lelaki tak ada perbincangan. Okey? Jelas. Cuma timbul satu isu bagi wanita. Hukum ziarah kubur bagi orang perempuan, wanita. Bagi lelaki tak ada masalah. Bagi wanita ni ada sedikit perbincangan. Di kalangan ulama, majoriti kata makruh. Makruh bagi wanita ziarah kubur. Majoriti kata makruh. Hatta di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i makruh, seperti yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah. Bagi orang perempuan. Di sisi Hanafi dia kata sunat, sama macam orang lelaki-lelaki, tak ada beza. Ada sebahagian yang agak keras, yang agak ketat, dia kata haram bagi wanita ziarah kubur. So ada perbincangan lah, tak sepakat dalam isu ni. Majoriti kata makruh. Tapi sebelum daripada itu kita nak tengok apa sebab mereka menyatakan makruh bagi wanita ziarah kubur. Baik. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana zawarat al-qubur. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawarat
pelawat wanita, penziarah wanita yang menziarahi kubur. Al-Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini. Jadi ada ada satu bentuk larangan la'ana, dilaknat. La'na ni laknat kepada wanita yang menziarahi kubur. Okey, walau bagaimanapun hadis ini difahami sebagai hadis yang berbentuk awal. Sebab itu ketika para ulama mengulas hadis ni, mereka mengatakan hadis-hadis yang melarang wanita, yang melaknat wanita yang menziarahi kubur ini ialah pada peringkat awal sebelum Nabi memberikan kelonggaran kepada wanita untuk menziarahi kubur. Maksudnya laknat, diharamkan, ditegah wanita itu pada peringkat awal, kerana dia ada sebab. Dia ada sebab. Pasal apa peringkat awal tak boleh, kemudian boleh? Di sana para ulama menyatakan larangan awal itu berhubung dengan sikap wanita pada zaman itu. Dan perubahan hukum ni memang berlaku lah. Hukum berubah berdasarkan tempat dan juga zaman, masa. Yang ni kalau kita tengok dalam hukum-hukum tertentu memang ada perubahan tu. Seperti contoh yang kata berlaku perubahan ni banyak lah. Antaranya pada peringkat awal Nabi SAW larang untuk sahabat menyimpan daging korban lebih pada 3 hari. Nabi kata lepas pada 3 hari tak boleh makan, buang, tak boleh simpan. Takat 3 hari ya. Pada tahun yang berikutnya sahabat tanya, adakah arahan tak boleh setakat 3 hari itu sahaja, kekal dan masih lagi valid? Nabi kata tak, boleh simpan lebih. Dah berubah. Kemudian Nabi jelaskan perubahan itu kerana ada sikap sayang pada daging tu, tak mau bagi, nak simpan. Tapi tengok dah tak ada sikap itu, Nabi benarkan. Jadi larangan kepada wanita pada peringkat awal ni kerana mereka masih lagi membawa perangai jahiliyah. Perangai apa? Meratak. Jadi ada lagi ni baki-baki jahiliyah ni. Tuan-tuan biasalah kan, macam kita lah. Walaupun para mesuara lama dah tapi boh Hindu tu ada lagi. Nak duk kikih boh Hindu tu bukannya mudah, betul tak? Dulu agama apa? Tuan-tuan mengaji sejarah, bukan dalam pendidikan Islam ni, dalam mata pelajaran sejarah. Dulu tanah Melayu animisme, jenis percaya batu pokok ini dalam sejarah. Tak tahulah kalau dalam sejarah tu bermuhur. Kemudian apa agama pertama yang masuk ke tanah Melayu ni? Tuan-tuan pergi tak? Dalam sejarah saya duk ingat lagi, menyatakan bahawa ajaran pertama yang masuk Lembah Bujang. Ini kita kena pergi buat lawatan ni, pergi Lembah Bujang. Ada apa di Lembah Bujang? Masjid Negara? Candi. Candi ni apa? Candi ni merujuk kepada Hindu. Jadi kita tak dapat nafikan ada pengaruh Hindu pada masyarakat Melayu. Sebab itu sebahagian adat istiadat dan amalan orang Melayu terpengaruh dengan pengaruh Hindu. Kerana antara ajaran yang awal. Dan tak tahu lepas ni mungkin kena buat pemeriksaan semula kalau nak. Para mesuara Sri Vijaya apa semua, Majapahit apa semua tu, mari sebelum tukar jadi Muzaffar Shah, Mahmud Shah, Shah apa semua tu, apa dia? Hindu. Jadi ada pengaruh tu.
Jadi ada tak pengaruh-pengaruh Hindu di dalam adat istiadat orang Melayu ni? Ada. Seperti apa? Yang tapi bukan sehari dua nak kikih benda tu. Lenggang perut umpamanya. Lenggang perut ni memang Hindu. Percaya? Banyaklah lagi kalau kita sebut sekali depa meloncat lah. Cuba tuan-tuan tengok apa, tuan-tuan tengok Hindustan kan, tuan-tuan tengok perbandingan dengan kepercayaan ataupun amalan orang. Jadi duk ada. Baik. Jadi jahiliah ni, pasal itu kita tengok beberapa hukum Nabi terpaksa diperintahkan untuk buat supaya apa? Nak membantah kepercayaan jahiliah ni. Seperti menganggap anak angkat ni seperti anak kandung. Mereka pegang amalan jahiliah ni, anak angkat tu macam anak kandung. Jadi bila Nabi SAW diperintahkan untuk kahwin dengan Zainab, isteri kepada Zaid. Zaid tu anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah, yang sebelumnya Nabi nisbahkan Zaid bin Muhammad. Quran tegur, tukar balik Zaid bin Harithah. Zaid kahwin dengan Zainab. Jadi Zaid anak angkat Nabi, macam anak kandung. Zainab tu macam menantu lah. Menantu kita tak boleh kahwin, betul tak? Tapi Nabi diperintahkan untuk kahwin untuk membantah kepercayaan jahiliah yang menganggap anak angkat ni macam anak kandung. Tak. Walaupun sebahagian orientalis buat cerita macam-macam lah pasal Nabi menikah dengan Zainab ni, tapi itu antara sebab. Banyak lagi perkara-perkara yang Nabi kena buat untuk apa? Nak tunjuk kata yang jahiliah tu semua tak boleh percaya. Antara yang ada lagi pada orang-orang perempuan pada awal ni, jahiliah meratap ni. Arab kalau dia meratap sakan. Pasal itu ada hadis Nabi kata, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub. Bukan daripada kalangan kami orang yang duk tepuk tampak muka, syaqqal juyub, koyak baju. Nabi tak mengaku. Laisa minna, bukan daripada kalangan aku orang yang duk meratap. Niyah meratap ni. Jadi depa ni bila mati depa meratap, meraung-raung, teriak, pukul apa semua, melampau. Jadi kalau depa pergi ke kubur, emosi orang perempuan ni dia lebih terganggu, dia lebih melampau. Dia lebih melampau, maka tak boleh pergi pada peringkat awal. Lepas tu kata para ulama ada kelonggaran untuk mereka pergi. Baik. Antara dalil yang menyatakan wanita pergi kubur ni apa dia? Riwayat Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata 'ala imra'atin tabki 'ala as-sabi laha faqala laha ittaqillah wasbiri. Rasulullah telah pun mendatangi seorang wanita yang ketika itu dia sedang menangis di kubur anaknya sabi, baby dia. Perempuan tu menangis di mana? Di kubur. Perempuan tu menangis di kubur, artinya dia pergi kubur lah. Lepas tu Nabi pergi kat dia. Nabi kata dekat dia, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, jangan duk menangis teruk-teruk ni. Menangis tu boleh, tapi mungkin dia melampau lah kan, duk teriak ni. Kita boleh menangis apa hari? Kita boleh menangisi kematian ahli keluarga kita sekadar 3 hari ya. Seperti yang Nabi sebut kepada keluarga Ja'far kan? Kemudian Nabi kata wasbiri, sabarlah. Nabi tak tegur soal dia pergi kubur tu. Nabi tak kata ni pasal pahaman ni. Tapi yang Nabi tegur tu, dia teriak meraung di kubur tu, menunjukkan adanya perbuatan menziarahi kubur pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita tengok dalam hadis yang lain, anna Aisyah aqbalat dhata yawmin al-maqabir faqultu laha ya ummal mu'minin min aina aqbalat,
qalat min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان قد نهى ثم أمر بزيارتها. Pada satu hari Aisyah ni telah balik daripada kubur. Aisyah ummul mukminin, ummuna, ibu kita. Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Allah redha dia dan bapa dia, Abu Bakar As-Siddiq. Dia balik daripada kubur, kemudian sahabat tanya, wahai ummul mukminin, min aina akbalat? Balik dari mana daripada mana Dia kata daripada kubur saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar. Dia balik daripada kubur. Lepas tu kawan tu tanya balik, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha? Bukan Nabi tak bagi pi kubur? Aisyah kata, "Na'am, betul, Nabi tak bagi wanita pergi kubur." Lepas tu macam mana yang pi? Dulu dia tak bagi. Qad naha. Dia tak bagi dulu. Thumma umira bi ziyaratiha. Lepas tu dia bagi. So ada perubahan di situ. Baik. Tetapi kekal makruh di sisi majoriti ulama, kan? Baik. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita kena ingat, bagi wanita, walaupun kita kata makruh, tapi dia boleh pergi kepada haram apabila yang mati itu suami dia. Kalau yang mati itu suami dia, dia tak boleh pergilah ziarah kubur. Pada peringkat awal tu dia tak boleh pergi iring lah. Pasal apa? Kerana dia di dalam keadaan iddah. Jadi orang perempuan ni yang kematian suami ni, saya ingatkanlah ni sebagai tambahan lah daripada isu kita bincang ni. Bila yang mati tu suami dia, dia tak boleh pergilah ke kubur kerana dia di dalam keadaan iddah. Lah ni tak tahu mana hala pergi. Mati petang Khamis, petang Jumaat jumpa di Aman dah. Pi pekan Rabu dah, pi pekan Kenuri dah. Orang pandang ringan ni soal apa? Iddah, ihdad ni, ihdad berkabung. Berat ni. Hatta tak boleh keluar. Tak dibenarkan dia pergi ziarah orang mati, tak dibenarkan dia pergi melawat orang sakit, tak dibenarkan dia pergi makan kenduri, hatta haji umrah. Melainkan sebahagian fuqaha kata kalau haji itu haji yang pertama, haji Islam, adalah kelonggaran sikit di situ. Berat. Tapi keluar kata. Hatta kalau dia kerja darurat ni, dia pergi kerja, dia balik dalam keadaan dia tak boleh bersolek, tak boleh berpakaian cantik, tak boleh berhias, tak boleh bercampur gaul. Hatta dia mesti tidur di rumah mana suami dia mati tu, di rumah apa? Di rumah kelamin dia, rumah asal dia tu, duduk dengan suami. Di situ dia berkabung. Ni tambah musim-musim mesyuarat cawangan, mesyuarat bahagian, tak boleh pergi. Abang siap-siap. Makan kenduri pun tak boleh pergi. Ada 2-3 kes anak kenduri, pak mati. Macam-macam lah, nak pergi Terengganu, nak pergi Johor apa semua, anak dia kenduri. Kebetulan mati ni bukan boleh kita susun. Pak Ang kalau nak mati sahabat awak, anak kita nak menikah bulan 12, mati bulan 1, dia tak boleh habang tu, dia mati. Tu kami macam mana ni nak bawa? Boleh lah nak pi? Dia kecek juga. Kalau kita kata boleh tapi kena bayar kat saya 500, saya kata boleh, bayar. Dia nak pi juga. Dia kata boleh tak nak bawa pi ni mak kami ni? Tak boleh lah, pak hampa mati, hampa tu pi lah. Kalau gamak sayang kat pak mak hampa ni, nak bawa juga, tangguh kenduri tu 4 bulan 10 hari, buat lepas tu. Oi, dia kata naya ke saya pula. Tak boleh. Bukan benda yang mendesak, bukan darurat, bukan benda yang betul-betul kena kenduri ya.
Doa kami bawa dia, tapi kami suruh duduk homestay, tak pergi mana. Ish, dia nak bawa juga. Kami bawa tapi dia duduk dalam kereta, tak berhenti tang mana. Lepas tu sampai di homestay dia pergi, dia tak pergi nuri tu. Tak boleh keluar daripada rumah dia. Ini perlu diingatkan pada wanita-wanita yang beriman. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, daripada hadis-hadis yang ada ni jelas kepada kita tujuannya mengingatkan kepada mati. Jadi bila kita pergi kubur tu, kita kena ingat itu bukan pesta. Dah jadi di Indon, di Malaysia saya tak tahu, tapi orang hantar video di Indon. Pergi pesta atas kubur, liburan dia panggil. Pergi bawa ketupat, pergi bawa rendang, pi hampak tikar, berkeloh. Hari-hari lebaran tu, hari-hari raya tu bawa. Lebih menduka citakan kita. Sebahagian orang lah ni kan jenis selfie, jenis apa-apa pun tangkap gambar. Taklah salah, tapi tengok tempat lah. Pergi makan dengan tu imam ke, pergi makan tak mana-mana ke, tangkap gambar, tak apa. Ni kubur. Pergi duk tangkap gambar ke kubur, tinggal tak abang kat pada senyum ke. Jadi tak sampai maksud tu. Jadi akhirnya ziarah kubur ini lebih kepada adat dan budaya tahunan. Raya pergi kubur, raya pergi kubur, raya. Taklah salah. Tapi dia bukan adat. Dia dah jadi macam protokol lah. Tengok setuju tak? Dia balik kampung seminggu dah. Dia balik kampung tu seminggu dah. Dia tak pi pun. Dia nak pi bila? Dia nak pi bila? Pas mayang raya. Tak, saya nak abang bukan kata salah. Saya kira berkata awak tak boleh pi. Tak, kita tak kata. Kita kata kita cuma nak tanya awak. Awak, tak awak. Orang Colombo dia tanya apa dia awak? Pasal apa? Balik lama orang balik? Balik minggu dah. Awak tak pi? Tak, dia kata sunat pi lepas mayang raya. Siapa kata? Lama dah kita duk buat. Memang kami lama dah kami duk buat lagu tu. Lama dah kami duk buat. Lepas mayang raya kami akan pi kubur. Lepas tu baru balik makan ketupat. Maknanya empak ikut adat lah, bukan agama. Agama tak kata. Tuan-tuan, Nabi pergi mayang raya. Dak, raya ni zaman kita ya, zaman Nabi bukan ada. Raya ni kita ada, zaman kita kan zaman Nabi, zaman Nabi ada dah. Nabi pergi masjid dalam mayang raya. Ada mana-mana riwayat lepas Nabi pergi mayang raya, Nabi pergi kubur? Tak ada. Yang ada ziarah Abu Bakar menziarah Nabi, pergi ziarah rumah orang. Itu sabit dalam hadis. Nak pi tak salah, malam raya pun boleh pi, malam hari merdeka boleh pi, tak apa. Hari Maulidur Rasul ni, hari ni Maulidur Rasul, nak pi, pi sekali lepas subuh pi. Tiap-tiap kali Maulidur Rasul kita pi kubur, pi. Tetapi kita tak kata benda tu agama suruh. Kerana dalam hadis Nabi tak sebut, Nabi tak khususkan. Dia kata hari Khamis, kita pun tak tahu mana hari Khamis. Lepas tu dia kata pula roh duk tunggu tu. Roh ni benda ghaib. Mana kita boleh kata roh duk tunggu? Melainkan kita nampak. Hampa tak pi. Pi nak pi kubur. Awak, kau balik tak saat ni pak apa duk tunggu. Sedih tengok. Sadar. Sebab itu dalam hadis ni Nabi kata, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fadhuruha. Dahulu aku larang kamu, nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku tak bagi. Fadhuruha. Sekarang pergi maqbarah. Pergi. Kita pergi. Kerana apa? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni sebab dia ni. Fa innaha, sesungguhnya perbuatan menziarahi kubur itu tudzakkirul akhirah, dia mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi bila kita pergi, dia nak suruh kita ingat akhirat. Sebab itu masyhur cerita Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu.
Uthman ibn Affan ni terkenal satu orang yang sangat lembut hati dia. Seorang yang pemalu, lembut, orang baik. Sebab itu pada zaman Umar, orang tak berani nak buat tak elok. Pada zaman Umar dia tegas. Kan? Uthman yang berlaku pemberontakan dan fitnah ni. Jadi dia orang bagus, dia orang lembut. Hati dia lembut. Apabila dia lalu di kawasan kubur, dia menangis. Dalam riwayat kata dia menangis sehingga basah janggut dia. Dia punya lembut hati ni, dia baca Quran pun kadang-kadang sampai tak boleh nak baca. Punya takut. Dia berasa gerun. Antaranya dalam riwayat ketika dia membaca Alhaakumut Takatsur, dia tak boleh pi ayat nombor 2 tu. Ayat nombor 2 tu dia tak boleh pi dah, pasal dia takut ayat pertama tu. Siapa dia Uthman? Ahli syurga. Ada satu kerusi tempat dalam syurga, maq'ad, ada seat dia dalam syurga. Bila dia lalu kawasan kubur, dia menangis. Orang tanya dekat dia, sebut tentang akhirat, sebut tentang neraka. Taklah kau menangis seteruk ini. Tapi bila mari kubur, tengok saja kubur, kau menangis dengan begitu dahsyat. Macam takut tu, memang takut sungguh. Dia kata apa? Dia beritahu, yang ini yang kita patut contohi. Dia kata, tidak ada tempat yang lebih menakutkan dan tidak ada pemandangan yang lebih menggerunkan daripada kubur. Bukan soal hantu ni. Dia kata tak ada tempat dan pemandangan yang lebih menakutkan kubur lah. Kerana dia sebut, kata Uthman, inilah tempat yang akan menentukan kesudahan kita. Uthman kata, siapa yang selamat dan berbahagia di kubur, dia akan selamat dan berbahagia untuk perjalanan dia di akhirat. Tetapi sesiapa yang telah celaka dan binasa dalam kubur ni, dia dah binasa, Jahannam lah. Satu yang ni penentu ni. Sebab itu kita selalu dengar orang kata kan, dia boleh jadi Rawdah min riyadil jannah. Kubur ni dia boleh jadi taman daripada taman-taman syurga. Bukan kubur tu taman, maksudnya keadaan orang yang mati tu. Dan dia boleh jadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Pemandangan yang menakutkan. Nampak? Hadirin mukminin, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada poin yang pertama ini ialah tujuan kita menziarahi kematian itu ialah mengingatkan kita dan memberikan pengajaran. Apa yang boleh kita belajar? Nombor satu, last. Bila tuan-tuan pergi ziarah kubur, apa yang memberikan ibrah? Satu, yang saya rasa semua orang boleh ambil dan boleh belajar. Baru ni saya pergi ziarah satu orang sahabat, ayah dia meninggal. Dan tuan-tuan pun mungkin ada kematian sehari dua ni. Tuan-tuan nampak apa? Saya rasa kita setujulah, ini poin yang paling besar. Nombor satu. Cukup satu dah bagi ni. Yang lain tuan-tuan boleh karang ke diri. Bersendirian dan berseorangan. Itu saya ingat benda yang paling mengajar kita. Ramai orang duk tunggu, orang duk iring, mai daripada luar membawa jenazah itu bersama-sama pergi. Tapi akhirnya tuan-tuan tengok macam mana kita mari dalam keadaan kita bersendirian, kita balik. Hatta kalau kita mati sekali pun, kubur masing-masing. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan tak tengok ah? Akhirnya seorang sendirian. Isteri, anak-anak, keluarga, kaum kerabat, adik-beradik, kawan-kawan, siapa pun yang kata sehidup semati, yang kata tak akan apa berlaku pun aku tak akan tinggalkan hang, akhirnya dia bersendirian.
Kita sayang bini kita pun kita tak duduk sekali, tak korek duduk sekali dalam tu. Balik. Dan apa yang akan berlaku di hadapan kita tu, kita sendiri yang akan tanggung. Tak ada, tak apa, Pak, jangan risau. Saya tunggu Ustaz. Lepas jawab saya balik. Saya tunggu, tak apa. Kalau Pak Gaimak tak boleh jawab, saya tolong jawab. Tak apa, jangan takut, saya teman. Saya teman. Tak ada. Jadi yang tuan-tuan kadang-kadang sayang, yang kadang kasih, bukanlah salah, tapi hakikatnya yang ni tak sekekal. Kita tengok macam mana buat masuk kambui, dan tak ada apa yang dibawa. Pasal tu bila kita belajar macam tu, bila kita balik pada kubur, dia semakin menawarkan, bukan menawarkan, dia semakin memutuskan kita dengan dunia ni. Tuan-tuan tengok apa dia bawa. Nombor satu, siapa yang teman dia. Nombor dua, apa yang dia bawa. Tak ada apa. Pasal tu bila kita pergi kubur ni, salah satu pengajaran yang kita boleh bawa balik, kita kuranglah sayang sangat. Bukanlah kurang sayang, maknanya kita tak sayanglah dunia ni sangat. Kan? Tak ada, saya tak pernah tengok lagi, tak tahu tuan-tuan nampak dah. Ya orang buh geran tanah sekali ke, buku bank ke sekali, tak ada. Siap beg hitam satu, kan? Serah dekat yang dok korek. Buh tepi dia. Apa dia ni? Geran dia, buku ASB dia, buh tepi dia. Tak ada. Habis sangat pun geng Cina bakar duit. Kita tak ada. Hatta stokin kita tu pun kita tak pakai pergi kubur. Spender pun kita tak pakai, letak dalam. Hadirin mukminin, akhirnya kita dan amalan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.